Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Yang bermaksud dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu telah mengkhianati diri-diri kamu sendiri. Kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberikan kemaafan kepada kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan tuntutlah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Dan makanlah dan minumlah kamu hingga terang nyata bagi kamu benang yang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar, yakni subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketetapan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ayat 187 dari suratul Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di awal bulan Sya'ban yang kita akan hampir dengan bulan Ramadan ini, kita ambil ayat ini supaya kita faham bagaimana keringanan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, orang-orang yang beriman, setelah daripada berlakunya peristiwa-peristiwa di zaman Nabi SAW di ketika ayat-ayat Al-Quran sedang diturunkan, di mana ayat 187 ni
adalah ayat yang merungkai kesulitan kepada orang-orang yang beriman di peringkat awal puasa di bulan Ramadan. Kerana pada permulaan puasa di bulan Ramadan, apabila telah masuk waktu maghrib, dibenarkan makan, minum atau bercampur suami isteri hanyalah sampai waktu isyak. Selepas waktu isyak tidak dibenarkan lagi, sehinggalah malam esok pula, maka maghrib hingga isyak. Dan kalau tertidur di antara maghrib dan isyak itu, maka juga tidak lagi boleh makan, minum dan bergaul suami isteri, menyebabkan kesulitan yang amat sangat. Sehingga apabila berlaku pelanggaran ini di kalangan sahabat-sahabat Nabi, ramai yang melanggar larangan ini. Di antaranya bila pada subuh pagi itu, yang mula bangun menyatakan kesalahan ialah Sayyidina Umar ibn al-Khattab sendiri. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya balik sembahyang isyak dalam bulan puasa bulan Ramadan, tarawih masing-masing. Saya tidak dapat menahan diri saya daripada mencampuri isteri saya. Lalu larangan itu sudah dilanggar sebab lepas waktu isyak. Maka bila Sayyidina Umar bangun menyatakan kesilafannya, maka bangunlah orang ni pula kata pun, saya begitu juga ya Rasulullah. Orang ni pun kata saya makan ya Rasulullah. Orang ni kata saya minum air ya Rasulullah. Macam-macam. Akhirnya diturunkan oleh Allah ayat ni. Alhamdulillah. Inilah salah satu daripada pelanggaran hukum yang tidak dicela para sahabat kerananya. Langgar hukum tu, tapi tak dicela para sahabat kerananya, bahkan menjadi kepujian, kerana menjadi keringanan kepada kita, iaitu dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bulan Ramadan daripada maghrib sampai subuh, tidak lagi maghrib sampai isyak. Jadi kalau maghrib sampai isyak, saya pun tak tahu macam mana kita nak hadapi. Kalau sahabat-sahabat besar boleh berlaku begitu, maka bagaimana kita? Dah, akhirnya pelanggaran sahabat ni menyebabkan baik bagi kita. Ini dia panggil iaitu rukhsah. Dalam kaedah hukum, satu ialah azimah, tegas, keras. Tetapi kerana berlaku pelanggaran ini yang sulit bagi para sahabat, maka dinamakan rukhsah, yakni keringanan. Maka ditarik balik, dihalalkan oleh Allah bagi kita untuk makan, minum, bercampur suami isteri itu daripada maghrib sampai subuh. Alhamdulillah. Kalau tidak, agak sulit bagi kita, kerana daripada maghrib sampai isyak, atau daripada maghrib sampai isyak tu kalau tertidur pada mana-mana tempat waktu daripada maghrib isyak tu, juga larangan tu sudah berlaku. Ada seorang sahabat ni, dia bekerja di ladang, di kebun. Jadi dia balik, isteri dia tengah masak, tiba-tiba menunggu makanan maghrib masuk dah, dia tertidur, tak boleh makan lah. Esok pula siapa rebah dia. Lalu dia tanya sebab apa jadi begini. Dia kata, ya Rasulullah, saya kerja di kebun, balik rumah isteri tengah masak, saya tertidur waktu maghrib, habis esok pula. Jadi alhamdulillah peristiwa yang berlaku ni, maka diturunkan oleh Allah ayat ni kepada kita. Uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu. Jadi Allah tak guna perkataan cakap terus begitu menghalalkan, dihalalkan. Sebab benda yang Allah nak cerita ni adalah benda hubungan sulit suami isteri. Jadi Allah tak guna nama dia, dipindah kepada perkataannya dihalalkan bagi kamu. Halal dan haram ni milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada siapa boleh campur tangan menentukan halal haram.
Jadi kalau kita nak sebut halal haram ni, kena ambil nas yang asal daripada Quran, daripada sunnah Nabi SAW, kemudian berlaku ijtihad yang bersandarkan kepada nas tersebut, maka dibenarkan. Kita tidak mempunyai kuasa untuk menentukan halal haram ni kerana tak diberi keizinan. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, mereka mengambil padri-padri dan pendeta-pendeta mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim yang waktu itu mendengar bacaan Rasulullah ini, lalu Adi bin Hatim yang masa itu belum masuk Islam, masih lagi memakai salib di dadanya, menyatakan, wahai Muhammad, kami tidak menyembah padri-padri, kami tidak menyembah padri-padri. Lalu Nabi bersabda, bahkan kamu menyembah padri-padri, iaitu apabila padri-padri mengatakan halal, Allah mengatakan haram, kamu tinggalkan Allah, kamu ambil kata-kata padri. Itu maknanya menyembah padri, menjadikan padri sebagai Tuhan. Apabila padri kata haram, Allah kata halal, kamu ambil kata-kata padri haram, kamu tinggalkan kata-kata Allah halal itu, maka kamu menyembah padri. Sini kita kena faham. Sebab itu kalau orang-orang alim, orang alim pun, kalau mereka menentukan sesuatu keputusan tetapi bercanggah dengan Allah dan Rasul, kita tak boleh ikut orang alim tu. Sama ada alim yang dimaksudkan dari ayat ni ialah kepada orang alim dari kalangan Yahudi, orang alim dari kalangan Nasara tak boleh ikut. Maka orang alim, mereka tidak mutlak, kuasa mutlak tak ada pada mereka. Sebab itu bila kita nak ikut, kita kena tengok bertepatan ataupun tidak dengan nas-nas Al-Quran, dengan sabda-sabda Rasul. Sebab macam hari ni, mari kadang-kadang orang alim kata tak boleh lawan kerajaan ni, salah. Orang pun dengar pasal dia orang alim. Sebab itu orang alim ni kita jadi takut. Kadang-kadang takut kita pasal apa? Bila dibacakan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya yang takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Pada satu riwayat yang syaz tak dibaca, salah bacaan, tetapi boleh kita baca dengan ambil maksud. Adapun nak dibaca tiada riwayat padanya, tetapi mengambil maksud dari kata-kata Imam Ghazali, kalau dibaca begini maka jadi bahaya. Allah takut kepada orang alim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Jadi tak sekarang Allah pula jadi takut kepada orang alim. Sebab kata-kata orang alim ini didengar, kata-kata orang alim orang pegang. Bila ada orang alim kata tak boleh lawan kerajaan ni, sebab dia baca ayat ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taat dan patuhlah kamu kepada Allah, dan taat dan patuhlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin dari kalangan kamu. Tak boleh lawan, kena patuh. Maka orang ramai pun kata ya sungguh tak boleh lawan. Padahal ketika dipanggil seorang alim, dibacakan ayat ini kepadanya oleh khalifah di zaman itu, yang khalifah ni reti Quran, dibacakan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa anal amiru minkum. Tidakkah engkau dengar firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, taat dan patuhlah kamu kepada Allah, dan taat dan patuhlah kamu kepada Rasul dan pemimpin dari kalangan kamu. Dia berhenti di situ, dia kata dan aku adalah pemimpin dari kalangan kamu.
Lalu orang alim tu jawab, baca tidak habis ayat tersebut. Kena baca habis ayat. Ayat ni tak boleh main sekerat-sekerat, kena baca habis. Apa ayat berikutnya? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika kamu bertelingkah, berselisih dalam satu-satu perkara, syai' yang kecil sekalipun, kembalikanlah kepada Allah, yakni Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul pada masa hidupnya diri Rasul, pada selepas wafatnya ialah kepada sunnahnya, buka hadisnya, buka sirahnya. Jika kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Pasal apa Allah Ta'ala kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat? Kerana jika kamu dalam perselisihan di atas dunia, di antara pemerintah dengan kamu ada perselisihan, kamu tak gunakan Allah dalam menentukan keputusan hukum, tak rajak kepada Quran, tak rajak kepada sunnah Rasul, akan tetap dipakai pada hari kiamat. Akan tetap dipakai pada hari kiamat. Jika kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan itulah sebaik-baik jalan penyelesaian. Tetapi khalifah tidak. Bila berselisih di antara pemerintah dengan kami, khalifah tangkap kami, khalifah umban kami dalam penjara, khalifah buang daerah kami, khalifah mengambil tindakan seksa kami dan lain-lain perkara. Khalifah tak rujuk kepada ayat Al-Quran. Sekarang orang alim kena tahu tugas dia. Dia mesti menyampaikan kebenaran ajaran agama. Maka di antaranya ialah orang alim, walaupun kalau kita pergi ambil pendapat dia, sedangkan pendapat dia tu bercanggah dengan Allah dan Rasul, maka kita terima juga pendapat dia. Ketika itu seolah-olah kita lantik orang alim tu jadi Tuhan, sebab melibatkan halal haram. Kita tak boleh turut. Bagaimana kalau orang jahil? Orang jahil yang menentukan halal haram ni pula, dia pemimpin jahil, ditanya tentang suatu perkara dia jawab pula, maka lagi teruk daripada orang alim, yang kalau salah orang alim tu pun tak boleh ikut, apatah lagi orang jahil. Sebab apa? Sebab Allah tak benarkan sama sekali campur tangan dalam urusan jika tidak bersandar kepada nas-nas daripada kaedah yang tepat. Jadi dalam perkara ni dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bulan Ramadan ar-rafath, iaitu bercakap kotor. Dia bukan maksud asal bersetubuh, bukan. Dia bukan maksud asal percakapan ni ialah cakap celupa, cakap kotor, cakap lucah. Itu maksud. Tapi maksud yang dipahami ialah bermakna hubungan suami isteri. Berkata Ibnu Abbas kata, kitab yang paling mulia adalah Quran. Quran bercakap tentang perkara hubungan suami isteri ini. Daripada siapa? Allah, zat yang paling mulia. Dalam kalam yang paling mulia, kalam Allah. Kepada siapa? Jibril alaihissalam yang paling mulia di kalangan malaikat. Kepada siapa? Nabi Muhammad, manusia makhluk yang paling mulia. Dalam kitab yang paling mulia Quran, membicarakan soal pendidikan seks ini. Sebab tu kita nak belajar boleh, tak ada salah apa. Tapi ada kaedah. Macam kita nak kata pelajaran seks di sekolah, tiba masa pelajaran tu, asingkan kelas lelaki puan. Biar guru lelaki yang mengajar pelajar lelaki, guru perempuan yang mengajar pelajar perempuan. Habis pendidikan ni sensitif ni, maka asingkan dulu, lepas pada tu baru capur balik. Bukan ada halangan bagi kita Islam, tapi dia beri kaedah. Hari ni kalau kita adakan pelajaran ni, bincang panjang dalam soal pendidikan, tapi soal pengasingan tak dibuat. Menyebabkan apa yang kita tengok hari ni, bila tiada aturan dalam kehidupan manusia, maka itulah yang kita lihat berlaku. Masalah yang tak boleh selesai, salah satu dari perkara yang tak boleh selesai ini ialah buang bayi. Tak boleh selesai. Cuma sudah jadi biasa sangat, akhirnya tak dilaporkan dah. Dah biasa sangat dah.
peringkat awal ya, sekarang dah jadi biasa dah. Maka tak dilaporkan. Jadi kalau dilaporkan biasa dah. Ini kaedah yang sangat penting. Islam ajar kita cara. Maka kaedah yang diberi ar-rafathu ila nisaikum, ialah pada malam puasa bulan Ramadan dihalalkan bagi kamu suami isteri bercampur di antara kamu dengan isteri-isteri kamu. Sebabnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian-pakaian bagi kamu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Pakaian tak boleh dipisahkan daripada diri kita. Seperti mana kita menutup aurat, begitulah juga suami isteri menutup aurat di antara satu dengan yang lain. Seperti mana diri kita tak boleh dipisahkan dengan adanya pakaian. Ada pakaian sembahyang, ada pakaian kerja, ada pakaian tidur. Maka begitulah juga suami isteri tak boleh dipisahkan. Ada kaedah yang ditetapkan dalam ajaran agama. Mereka pakaian kamu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Sebab itu keperluan tentang adanya keluarga ni dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila perkahwinan berlaku, kita kena tengok dua perkara. Yang pertama, ada atau tidak mawaddah di dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, ada ke tidak rahmah, iaitu kasih sayang. Mawaddah ialah ingatan yang dalam di dalam hati. Kalau suami tiada di sisi, isteri ingat kepada suami. Kalau isteri tiada di sisi, suami dalam hatinya kuat ingatan kepada isterinya. Ini dipanggil mawaddah. Wudda, masuk kasih sayang sampai dalam hati. Kita berpisah 2-3 hari kerana isteri ada urusan dia, maka hati kita jadi sangat rusing ingat kepada isteri. Ini adalah satu daripada sifat yang mesti ada bila perkahwinan tu nak berjaya. Ini yang pertama. Satu orang perempuan di zaman Imam Hasan Basri, bila suami dia tak balik di rumah beberapa hari, dia keluar daripada rumah. Dia mencari suami dia, cari mari, akhir bertemu dengan Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri tanya dia, wahai perempuan, ke mana ni? Siapa tudung pun tak ingat nak pakai, pergi ke mana ni? Kata dia, saya tak pakai tudung. Ya, tak pakai tudung, kata Imam Hasan Basri. Maafkan saya tuan, kata dia, sebab saya mencari suami saya dah 3 hari tak balik. Siapa terlupa saya keluar rumah kerana ingat sangat kepada suami. Siapa tak pakai tudung, terlupa. Tapi tak apalah, saya orang awam. Yang saya pelik, tuan ni orang alim, dikatakan orang yang sangat hebat, tapi boleh sedar saya tak pakai tudung. Jadi tuan ni pun kurang juga ingat ke Allah pula tu. Kena sebuti apa dia kata. Imam Hasan Basri. Tapi itulah hakikat yang berlaku. Maknanya kalau kita ada ingatan yang kasih kuat, itu adalah benda yang benar. Sebab satu dari sifat perkahwinan dalam rumah tangga ialah mesti ada mawaddah. Jadi kalau rumah tangga kita sudah hilang mawaddah ni, kasih sayang sampai dalam hati ni hilang, itu kena buat semakkan balik. Sebab ini adalah ayat Quran. Yang kedua, kena ada rahmat. Apa makna rahmat? Apabila berada di dalam kalangan keluarga kita ni, kita bersama suami isteri ni, kena ada rahmat, iaitu akan adanya sentuhan-sentuhan, dakapan-dakapan yang melibatkan ada petunjuk bahawa kita ni ada kasih sayang dalam rumah tangga. Sayangnya masalah rumah tangga kita hari ni, khususnya di bandar besar, bagaimana kita nak baiki itu terpulang. Rumah tangga kita ni sekarang ni sudah jadi satu, dia jadi hotel, hanya balik tidur saja. Yang kedua, jadi restoran, hanya balik makan saja. Kegembiraan, kasih sayang, hubungan mawaddah dalam rumah tangga tu macam hilang. Ini masalah yang kita kena balik kepada fungsi asas. Dulu ibu bapa kita dalam rumah tangga itulah. Sekarang kita agak mungkin sulit kerana mungkin bentuk rumah kita, tapi tak apa, kita masih boleh bina
insya-Allah kita susun semula. Berdasar kepada kenyataan ayat. Sebab kita tidak akan boleh pisah di antara seorang suami dengan isteri, isteri dengan suami. Sebab itu kadang-kadang kalau seseorang tu dia kematian suami atau dia kematian isteri, kita tengok dia kahwin pula pada masa tuanya. Ini kita kena ambil ingatan. Ini sebenarnya dia kahwin bukan kerana nafsu dah. Dia kahwin kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah malu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tiada pasangan. Itu saja kaedah. Supaya bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala, kita mati sebagai seorang suami yang meninggalkan janda, atau sebagai seorang isteri yang meninggalkan duda. Maknanya begitu. Itu sebab perkahwinan berlaku. Cuma orang kita ni kadang-kadang dia kata, merah lagi tanah kubur isteri kahwin dah. Tu. Orang lelaki kena juga. Dah, merah lagi tanah kubur isteri kahwin dah. Bukan. Soal nyawa ni kita tak tahu. Macam kita tengok baru ni berlaku di Dungun, mati lemah. Memang sini ke pagar surau kita je nak sampai dengan buk fiber. Tiba-tiba buk berpusing, tiga-tiga tercapak dalam laut. Orang yang sangat biasa main dengan laut, sangat biasa dengan fiber, dua boleh mati lemah. Dalam sekelip mata Allah Ta'ala boleh tarik apa yang ada pada kita. Maknanya kita ni kalau dalam tua ni lagi pula, ni anak muda 18 tahun, 21 tahun. Maknanya Allah Ta'ala nak tarik, kalau kita umur 81 ni lagi cepat, bukan sekelip mata, mungkin tak ada tarik nafas pun. Maka tentulah, maknanya kalau kita katakan baru kalau kita kahwin pula selepas daripada suami kita mati, isteri kita mati, dalam tempoh tu kita kena faham perkahwinan ni bukan kerana nafsu, kerana bertemu dengan Allah dalam ada pasangan, melainkan kalau tiada jodoh. Sebab Allah sebut dalam ayat ni tak boleh pisah suami isteri, tak boleh berpisah di antara suami dengan isteri, macam mana pakaian tak boleh dipisahkan daripada diri kita. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Ta'ala mengetahui bahawa kamu telah khianat terhadap diri-diri kamu sendiri. Sebab itu ada orang bila dia mengajar tafsir ni, dia sampai di sini dia sakok, dia tak faham, dia berhenti. Apa maksud Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tahu kamu telah khianat diri-diri kamu? Khianat ini ialah para sahabat bentangkan kekhilafan mereka depan Nabi SAW. Jadi di antaranya macam kita cerita tadi, Sayyidina Umar, di antaranya bangun sahabat ni, akhirnya Allah turunkan ayat. Allah pun kata Allah Ta'ala tahu kamu khianat, Nabi kamu telah terima makluman kamu, Nabi minta kepada Allah mengampunkan dosa-dosa kamu, Allah Ta'ala menerima taubat kamu, Allah Ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan kamu. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang pergaulilah mereka. Ini kaedah penting. Sebab bila dalam awal ayat, dalam bulan Ramadan tak dibenarkan bercampur suami isteri di antara maghrib dengan isyak. Sekarang pergaulilah mereka, iaitu dibenarkan antara maghrib hingga subuh. Ayat ini perintah, tapi perintah mari setelah larangan. Kaedah Quran, ingat, tiap perintah, ayat yang Allah perintah, dia dua saja tanggungan, sama ada wajib ataupun sunat, melainkan perintah yang datang setelah daripada larangan, maka perintah tu bertukar menjadi harus. Dia bertukar menjadi harus. Macam hari Jumaat, bila kita dengar azan untuk khutbah, maka tak boleh lagi berjual beli bagi orang yang wajib Jumaat. Selesai Jumaat, dia suruh kita berteraburang pula cari nikmat kurniaan Allah. Tak dilarang, sekarang boleh pula. Maka perintah di sini harus. Boleh nak berniaga, boleh tak berniaga, boleh nak pergi cari rezeki, boleh tak cari rezeki. Tapi kaedah perintah
biasa dua saja, tak wajib, sunat. Kalau wajib, wajiblah perintah tersebut. Kalau sunat, sunatlah. Tapi bila perintah mari setelah larangan, maka perintah itu terus ditukar menjadi harus. Tak boleh bersama dengan isteri waktu haid. Tapi bila isteri telah suci, pergaulilah mereka, Quran kata. Maka perintah itu menjadi harus, tidak wajib. Samalah macam dalam ayat ni. Dalam bulan Ramadan, maka fal'ana bashiruhun, maka kamu sekarang pergaulilah mereka, isteri-isteri kamu, dibenarkan balik. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan tuntutlah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kamu. Pertama, hubungan suami isteri dengan sebab keizinan Allah, maka mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah niat qasad nak dapat anak. Niat qasad nak dapat anak. Tak dapat anak pun pahala tetap dapat, sebab niyatul mukmin khairum min amali. Niat orang beriman lebih baik kadang-kadang daripada amalannya. Dia niat qasad nak dapat anak daripada hubungan hasil suami isteri itu, maka tak dapat, tak apa, niatnya sudah diambil kira. Kalau dapat anak pula dengan sebab hubungan suami isteri itu dengan hukum Allah, dengan keizinan Allah, dengan bacaan yang ditetapkan, mula dengan bismillahirrahmanirrahim, dan perlindungan minta supaya dijauhkan daripada syaitan dan daripada anak yang kalau dihasilkan kurniaan ini, maka tiap-tiap nafas anak keluar masuk akan dapat pahala kepada ibu dan bapanya. Anak kita bernafas tu, kita boleh pahala. Esok dia kahwin pula, boleh cucu pula. Dia bernafas pula, boleh pahala pula. Kita ketuk toki dia, datuk dia, nenek dia, boleh pahala pula. Jadi kita ni dalam hubungan suami isteri ni 3 benda. Satu, lazat. Itu satu. Yang kedua, pahala. Kerana ketika Nabi SAW hurai kepada para sahabat yang miskin, mereka kata, untung ya Rasulullah orang kaya. Apa yang kami buat, mereka juga buat. Kami semayang, mereka semayang. Kami puasa, mereka puasa. Tapi bila sampai sedekah, derma, zakat, kami tak boleh buat. Kami tak ada harta. Nabi terus jawab, bagi tiap-tiap tasbih subhanallah sedekah. Bagi tiap-tiap takbir Allahu Akbar sedekah. Bagi tiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Sehinggalah seseorang kamu bersama dengan istrinya juga adalah dikira pahala sedekah. Mengejutkan, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, pada perkara seperti itu pun ada pahala sedekah? Ya, bagaimana kalau jatuh pada zina? Tidakkah berdosa dan haram? Sebab tu orang miskin ramai anak, orang kaya kurang sikit. Orang miskin ni ramai anak. Orang kaya-kaya 2 orang, 1 orang, 3 orang. Orang miskin berapa anak? 12, 7. Sebab orang kaya sibuk ada cara dia, orang miskin ada sibuk cara dia. Orang kaya esok mungkin dari segi amal dia, sedekah derma dia. Kemudian kalau kita orang berniaga, orang mari tanya ikan berapa sekilo, takkan kita nak pegang tasbih berapa sekilo? Subhanallah, 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 berat Jadi orang kaya memang ada tugasan dia. Pada masa dia nak cari pahala, ikut mana? Sedekah, derma, infak, zakat. Itu orang kaya. Orang miskin, kamu tak ada harta, kamu apa? Kamu ada bahagian-bahagian kamu. Jadi alhamdulillah dicerita oleh Nabi SAW dalam perkara ni. Ya Rasulullah, pada perkara yang seumpama itu ada pahala? Ya, kalau jatuh zina tidak kau berdosa. Yang kedua, kita dapat pahala. Yang ketiga niat untuk dapat anak. Orang bukan Islam, dia tak ada pahala, tak ada. Dan niat dapat anak tu tak ada, pasal tak mari daripada Islam. Kalau dia boleh anak, boleh. Kalau tak boleh pun tak ada pahala. Kita dua-dua. Jadi alhamdulillah, Allah Ta'ala turun kepada kita. Sekarang Allah kata izin bagi kamu di antara maghrib sampai subuh. Selesai satu masalah, Allah pun kata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kamu dan minumlah kamu
sehingga nyata benang yang putih daripada benang yang hitam. Ada satu riwayat seorang sahabat bila dia bersahur, oleh kerana diizinkan dah makan minum daripada maghrib hingga subuh, maka dia pun bersahur. Bila bersahur, dia letak benang di atas bantal dia. Dia makan sehingga benang putih tu kelihatan. Bila sampai berita ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata besar benar benang. Sebab benang tu halu, mana nampak. Jadi kamu makan selagi tak nampak benang warna putih, tak berhenti. Bayang kalau subuh sampai pukul 9 tu hujan lebat gelap. Ini tapi apa boleh penafsiran sahabat. Ya, cuma Nabi kata besar benar benang. Mengikut setengah riwayat dan tafsir, seorang sahabat tu pula dia belunjuk. Dia ikat benang pada ibu jari kaki kanan, ibu jari kaki kiri. Dan dia belunjuk, dia makan sahur. Sahur sehingga lagi tak nampak benang warna putih, dia makan. Ini menyebabkan mari ayat minal fajri. Ini ayat pendek diturunkan oleh Jibril memberi penerangan. Minal fajri, daripada fajar, yakni subuh. Jadi waktu kita ialah daripada maghrib sehingga subuh. Itu waktu kita boleh makan minum dan hubungan suami isteri. Dan waktu imsak hanyalah waktu ihtiyat, waktu berjaga-jaga saja. Lampu kuning, dia bukan lampu merah tu. Subuh tu lampu merah. Jadi sekarang kalau kata waktu imsak sudah sampai, nak minum lagi, minum tak besar. Lampu kuning traffic light ni ramai orang anggap. Tak ada polis tak ada saman. Ini kaedah lah. Dan sabda Nabi, ini Quran Nasareh. Yang kedua sabda Nabi SAW, jangan menghalang kamu makan minum oleh azan Bilal, tetapi berhenti kamu makan minum oleh azan Ibnu Ummi Maktum. Kerana bang subuh ada 2 kali. Ini daripada Nabi SAW lagi. Jadi bila Bilal dia bang dulu, bila dia akan bang Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, bang pertama subuh. Kemudian bila masuk subuh, Ibnu Ummi Maktum ni dia buta, maka di ketika itu orang akan beritahu dia asbahta, telah masuk subuh, engkau telah masuk subuh, maka dia azan. Di situ berhenti makan minum. Jadi waktu kita sebenarnya daripada maghrib sampai azan subuh. Subuh 5 berapa ni? Sini. 5 berapa? Katakan esok kita puasa, katakan 5 berapa? Ya? 5.45 habis. Jadi 5.35 yang ditulis waktu imsak tu hanyalah waktu ihtiyat saja, lampu kuning. Berjaga-jaga. Sebab kita mungkin gigi kita ada lubang, mungkin lekat makanan celah gigi, tak sempat koma. Pukul 6 kita tertelan apa yang baki daripada gigi kita tu, tertelan makanan batal. Itu kan. Sebab itu kita bab puasa ni kena beradur sikit. Dia berlaku pada ayat berikut. Maka diterangkan minal fajri itu jelas. Jadi apa yang naik begitu kata Nabi, itu boleh lagi makan minum, kerana itu fajar kadhib. Bila dia melentang itu dia fajar sadiq, itu subuh tu. Dia terang pada kaki langit. Bagi orang yang tengok. Kita pakai dalil menggunakan kaedah fiqh ni, dalil kita 2. Satu ialah dalil qat'i, dia panggil nas. Dalil qat'i ni kita tengok pergerakan fajar kadhib, itu tak dikira. Yang melentang naik kata, yang menerangi lentang begini, mencerah itu adalah fajar sadiq, subuh. Tapi tiada orang tengok. Biasa kita pakai azan je, kita tengok jam. Ini dia panggil dalil yang kita pakai ni bukan dalil qat'i, dalil zanni. Tapi dalam fiqh zan diambil kira, boleh ambil kira. Di antaranya dengar azan dalam radio. Di antara kalau kita pergi bandar Kota Terengganu ni, dia ada tembakan meriam. Kita buka boleh. Cuma jangan tersalah. Dalil zanni ni kalau tersalah rosak lagi. Ada satu kes tu, biasalah kita ni buat menamat. Menamat. Majlis namat, orang Terengganu panggil namat. Namat ni makan ramai-ramai jemput lah. Satu surau 2 tingkat, atas bawah. Tak jauh daripada surau tu ada masjid. Jadi hari tu Tok Bilal masjid bang azan maghrib.
Bila bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang makan. Orang kita ni tunggu azan. Azan ni makan. Saya kebetulan ada bawah. Baik, jangan berhenti dulu sebab jam tu tak cukup lagi nampak. Kita punya jam pun tak cukup lagi, tak cukup. Cek-cek yang lain pun tak cukup juga. Berhenti sekejap. Tiba-tiba dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tu bila apa khabar? Salah. Nuh atas, nuh hanya dah makan. Ini hukum. Bila turun masing-masing dah guna ustaz ni, kena qada balik. Sebab awak berbuka belum masuk waktu. Dalil yang kita pakai ni dalil zonni, jam. Jam ni azan termasuk zonni. Tiba-tiba salah habis. Ya dah. Sebab tu lebih baiklah kita confirm lah, senang. Tak pasal setengah minit lagi. Qada 1 hari. Ya dah. Sebab itu bab ibadat ni kalau dari zonni ni, kalau silap kita tahu silap, automatik kena berhenti dah. Dah kena ulang. Ni berlaku saya pergi Mekah tahun 2001. Sampai di Madinah hari Jumaat tu sembahyang subuh Jumaat sajadah. Alif lam mim sajadah. Kita sini sajadah orang Malaysia lah semua rasanya. Siapa wahum la yastakbirun tu semuanya sujud. Nah, jadi bila Allahu Akbar, imam wahum la yastakbirun tu habis makmum Malaysia yang jauh tak nampak turun sujud tegung sedar-sedar sami Allahu liman hamidah, slow. Imam tak sujud rakaat. Kaedah sejadah ni tak boleh menyalahi imam. Kalau imam sujud wajib sujud, imam rakaat wajib rakaat, tidak boleh sujud. Kalau imam sujud kita tak sujud, batal mengikut Syafi'i ni. Kalau imam tak sujud kita sujud, batal. Tiba-tiba nak buat macam mana? Saya kata ulang mula sembahyang subuh. Pasal ini masalah kita. Kalau tak diketahui salah tak apa. Ini juga berlaku kadang-kadang waktu kita tak ada kompas. Kita dalam nak sembahyang pertama kita wajib cari kiblat. Tiba-tiba dalam kita cari kiblat ni kita tak ada kompas tak ada. Nak cari dalil pun tak ada. Nak tahu boleh tengok mihrab, boleh tengok mimbar dalam masjid surau tu, boleh hitam kat tepi tu, tengok boleh tahu. Kalau tak ada, kita sembahyang anggarlah. Saya kena sekali di Kuala Lumpur kat Taman Melewat. Bila mari tu tengok carilah surau tak nampak malam. Kita pun sembahyang takbir lah. Dah sedar alih dah kiblat alih ni gitu. Kompas pun tak ada. Allahu Akbar. Tengah-tengah baca Fatihah lalu satu orang dengan motosikal, "Woi, salah kiblat tu." Pulau tu. Wajib berhenti. Sebab kita dengan zonni ni, dia beritahu ni. Dalil kita bercanggah. Kata pasal apa? Dia kata sembahyang salah tu belah sana kiblat. Tak apa, kita bermalam. Siapa di Teriang pula naik tidur hotel murah ni, tanya tokek, tengok situ kiblat mana dekat, tanya tokek, mana gak kiblat ni? Apa kiblat? Dia mana tahu kiblat. Kata Padang kita. Di sini berlaku kita kena cari dulu. Kompas tak ada apa tak ada. Kita anggap sedap ni sembahyanglah. Siapa tak batalkan sah, tak ada masalah. Kecuali macam tadi batal, salah lah tu. Sebab dia kata salah dah kiblat. Ini berlaku kalau kita belajar dalam tafsir Khazin. Ketika mencari kiblat ni di tengah padang pasir, para sahabat berehat masing-masing pada waktu tu nak sembahyang. Bila sembahyang, kewajipan pertama cari kiblat. Menentukan arah kiblat ni kewajipan pertama. Malam tu ghaib, mendung yang sangat tebal, tak boleh nak tengok bintang apa sebab nak tahu arah kiblat. Akhir masing-masing sembahyang dan letakkan batu masing-masing buat tanda. Maknanya esok kalau dia sembahyang subuh pun dia akan ikut tanda tu lah. Jadi ni mari dia kata kiblat sedap dia letak batu. Mari yang ni pula kata tak percaya, ni dia punya ijtihad, dia letak batu sini pula. Ngadak tak kena. Mari yang ni pula letak sini pula. Masing-masing ijtihad. Esok kita bangun tengok siang hari dalam tafsir Khazin tu. Berkeliling batu. Hak ni ikut sini, hak ni ikut sini, hak ni ijtihad masing-masing.
Sampai di Madinah Nabi benarkan berlaku sebab tak ada siapa batalkan siapa. Sebab tu kalau tiap-tiap perhimpunan, kalau orang kata ramah lagi himpunan bersih contohnya hari tu 700,000, betul. Kalau ada orang kata 1 juta, betul. Kalau ada kata 300,000, betul. Sebab tak ada orang bilang. Jadi kita keluar tiket, masalah betul. Lagi himpunan lah katakanlah 22, yang mari 500,000 contohnya. Tapi orang ni kata dah 1 juta, tu masing-masing betul sebab tak ada orang bilang. Ini kaedah mudah. Sebab ijtihad tidak boleh membatalkan ijtihad. Nas membatalkan ijtihad boleh. Melainkan bila kita ijtihad tu nas zani kita salah. Nas zani orang kata salah kiblat ijtihad awak, kita kena batalkan. Ini kaedah yang penting. Supalah juga bila kita nak buka puasa, kita kena beralus sebab dia melibatkan dalil zani yang kita pakai. Bukan dalil qat'i, kita tak tengok matahari masuk. Maka ketika mana kita pakai azan boleh, tak ada salah. Kita dengar azan dalam radio boleh. Kita buat ni tak ada masalah. Tetapi pastikan jangan salah. Bila ada salah maka terbatal. Macam berlaku tadi. Summa atimmus siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam, dan janganlah kamu campuri isteri-isteri kamu dalam keadaan kamu beriktikaf di masjid. Demikian itu ketetapan Allah, maka janganlah kamu hampirinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, mudah-mudahan mereka bertakwa. Iktikaf hanya di dalam masjid saja. Sebab ayat ni terang bunyi, wa antum akifuna fil masajid. Masuk dalam masjid, maka bila kita qasak niat iktikaf, maka automatik boleh pahala iktikaf walaupun tidur selepasnya. Al-lubsu, berhenti sekejap, berehat sekejap, lepas tu guling tidur niat iktikaf, maka tetap dapat pahala. Sebab tu membezakan orang yang berehat dalam masjid di antara adat dan ibadat ialah niat iktikaf. Orang ni letih, dia pun masuk dalam masjid, dia berehat. Tapi tiada niat iktikaf, maka tiada pahala kerana rehat pada adat. Seorang ni masuk berniat iktikaf, tak sembahyang apa pun, tidur. Tiba-tiba dia dapat pahala iktikaf. Sebab apa? Sebab niatnya membezakan di antara adat dengan ibadat. Maka hak yang jelas, iktikaf mesti di dalam masjid. Di dalam kaedah bahasa, tiap-tiap nama masjid adalah bila berlaku sujud di dalamnya, namanya masjid. Tetapi pada istilah syarak, tiap yang dibina dengan qasak masjid maka jadi masjid. Macam kita ni surau lah, dia tak jadi masjid walaupun ada sujud di dalamnya. Sebab masa bina kita tidak niat masjid, tak qasak masjid. Tapi kita nak upgrade, tak apa, nak sembahyang Jumaat tak ada masalah. Tapi nak namakan masjid tu mesti batu asas dia. Kita pun jadikan tempat sembahyang Jumaat, tak ada salah, tak ada masalah. Cuma pertikaian berlaku, boleh tidak sembahyang tahiyatul masjid tu pada tempat selain daripada masjid ni. Maka setengah kitab menulis, di antara macam idaman penuntut daripada guru dia sebut daripadanya, dia kata dia dalam tiap-tiap tempat yang diwakafkan untuk sembahyang, maka boleh kita sembahyang tahiyatul masjid di dalamnya. Kita berhenti madrasah. Madrasah ni memang tempat orang wakaf untuk sembahyang. Mengikut pendapat dia, boleh kita sembahyang tahiyatul masjid di dalamnya. Mengikut pendapat dia. Jadi esok kalau takdir apa-apa, mari dengan kita yang membaca kitab, dengan yang mengarang kitab, ambil daripada guru dia, maka dia akan bertanggungjawab. Adapun iktikaf mesti dalam masjid. Iktikaf saja mesti dalam masjid, dibina dengan qasak masjid. Adapun tahiyatul masjid ialah tiap-tiap tempat yang diwakafkan untuk sembahyang. Boleh jadi namanya surau, boleh jadi namanya madrasah, boleh jadi namanya balasah. Masjid teranglah tu. Maka boleh tahiyatul masjid. Sebab tahiyah makna menghormati. Masjid itu bukan kita hormati masjid, kita hormati tuan masjid, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bila kita masuk, mengapa kita sembahyang tahiyatul masjid tu? Menghormati Allah Subhanahu wa taala, ampunya rumah ini. Sebab itu apa saja yang kita beri kepada masjid, dia tak jadi milik kita, dia jadi wakaf.
tiang kita beri sebatang, maka automatik dia jadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beri bata sebiji, maka dia jadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun masuk derma di sini. Kadang-kadang derma kita nak buat program ini, tiba-tiba ada baki duit, macam mana nak buat? Maka pengurusan bila kita serah kepada masjid, jawatan kuasa masjid lah yang bincang, jawatan kuasa surau lah yang bincang baki keuangan tu nak buat apa. Sebab dia ada jemaah pengurus dia situ. Selalu orang kata kita buat majlis berbuka puasa, kutip duit, kutip boleh 4,000, belanja 3,000 je habis, dah 1,000 lagi macam mana? Ini selalu timbul soalan, 1,000 lagi macam mana? Kan dia ada jawatan kuasa, mesyuarat lah. Baki 1,000 ni nak buat apa? Kita masuk dalam tabung masjid, putus, selesai masalah. Sebab orang serah tu dia jadi hak milik Allah dah. Wakaf nak apa jadi milik. Jadi siapa yang nak jaga? Pengurus dia lah yang jaga. Siapa jemaah pengurus dia? Ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa surau, mesyuarat lah. Itu selalu orang tanya saya. Saya kata awak ada kuasa, mesyuarat lah, jangan buat keputusan seorang. Duit ni ada baki ni, hak kita hari tu nak hantar sumbangan pelajar-pelajar, ada baki, pelajar-pelajar kita bagi habis semua dah, ada baki lagi 2,000, nak buat macam mana? Masuk mesyuarat. Mesyuarat pun jawab kita masuk apa minat masjid, selesai dah. Orang tak query dah orang bagi ni, insya-Allah. Sekadarlah untuk malam ni, sekadar itulah, dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu pula dalam majlis-majlis yang lain. Tapi dulu saya mari atas jawatan aduk. Nanti mari atas jawatan ahli parlimen, letih jadi ahli parlimen ni. Ahli parlimen yang bekerja letih. Kalau ahli parlimen yang berehat tak apa. Ahli parlimen yang bekerja sangat letih. Sampai je Ustaz, ni ada rumah terbakar pula. Rumah terbakar, rumah ni kena ribut. Betul, sesalah. Pasal dulu tak kena sebab dalam don pakar. Tapi kita ahli parlimen kena hantar wakil kita tengok. Jadi kadang-kadang itulah yang kadang bila saya kata kita tak jadi kerajaan juga, maka ada masalah kita. Tiap-tiap kita jadi ahli parlimen ke adun ke, kita ada 4 tugas. Kita kena ingat tugas wakil rakyat kita. Macam Selangor ni, adun tak ada masalah sebab dia menang. Dia ada kerajaan. Yang pertama, tugas wakil rakyat ialah dia bertugas dengan parti. Kita bertugas dengan parti. Jadi kita nak bertanding, nak guna lambang parti tu kena ada kelulusan. Surat daripada pejabat agung parti, baru boleh dicetak lambang parti di atas kertas undi. Jadi satu, kerja dengan parti. Yang kedua, kita kerja dengan dewan. Kalau kita Dewan Undangan Negeri, kita tugas kita, ada soalan yang kita kena kemukakan, ada ucapan perbahasan yang kita kena buat. Jadi kena buat kerja rumah, homework. Yang ketiga, kita kerja dengan pengundi, kita kerja dengan rakyat, dengan orang ramai. Yang keempat, kalau kita ada kerajaan, ialah memastikan manifesto kita yang kita sebut masa kita bertanding pilihan raya bersama dengan parti itu dilaksanakan waktu jadi kerajaan. Jadi sekarang parlimen kita tak ada ni. Kita tak ada, tinggal 3 lah. Tapi 3 pun dulu macam saya ni 1 don je, sekarang jadi 4 don. Bayanglah, kita boleh rasa bagaimana. Tapi apa pun yang penting, insya-Allah, mengapa kadang-kadang kita rasa kita boleh buat kerja. Inilah yang saya selalu pesan, dan daripada sabda Nabi SAW, la tas'alil imarah, jangan minta jawatan kepimpinan ni, jangan minta. In u'titaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha. Kalau diberi kepadamu jawatan itu dengan engkau tidak ada kehendak untuk berebut minta, tapi diberi kepadamu, maka akan dibantu engkau di atasnya. Orang ramai akan tolong kita. Wa in u'titaha am mas'alah, diberi kepadamu meminta, memang berebut-rebut nak, maka wukilta ilaiha, diserah kepadamu. Bila serah kepada kita, kita nak urus anak 10 orang pun letih, nak urus pengundi 10,000 lagi letih. Dan ini rahsia kejayaan
perjuangan Islam yang parti kita bawa. Sebab di dalam diri orang yang diberi tanggungjawab bertanding ni, kita semua tak berebut jawatan. Ini rahsia kejayaan kita. Alhamdulillah. Dan kalau orang kata kena pergilah, sebab awak lah yang layak, wajib ambil. Jawatan ni macam musuh, jangan minta, tapi kalau diberi tidak lari. Detik saya terasa. Tapi orang tengok macam mana boleh berjalan juga ni, sebab kita tak minta. InsyaAllah dan kita akan terpaksa bekerja kerana kita ada tanggungjawab. Jadi bukan malam ni lah kita nak urat, tapi kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab untuk kita pastikan bahawa Islam ni bukan hanya orang dengar kita cakap, tapi Islam ni juga dilihat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana tahun ni dalam kesabaran kita tu Allah Ta'ala beri bukti kepada kita. Lama kita ajak manusia kepada Islam ni, lama. Syarat nak jadi pemimpin kita selalu baca pada subuh Jumaat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari kalangan mereka, asal Bani Israel, tapi disebut dalam Quran dia jadi perhatian, iktibar juga kepada kita. Kami jadikan dari kalangan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina. Dia pemimpin, dia bukan semata-mata memimpin, tapi yahduna bi amrina, dia memberi petunjuk dengan perintah kami, yakni petunjuk dengan perintah agama. Ini pemimpin. Bila? Lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinu, dan mereka sangat yakin dengan ayat-ayat kami. Kita pun bawa Islam. Siapa sangka orang Cina mari beri sokongan macam pilihan raya baru ni. Dulu kita jadi calon, nak pergi jumpa dia di kedai, nak undi nak minta raya undi, sampai kita kedai tutup pintu. Tokek duduk depan, lari belakang. Kita pun bercakap dengan dia, siapa mari ni? Saya calon daripada perjuangan Islam ni. Tokek tak ada, dia dah tokek, tak ada tokek. Dulu kita tanya undi apa, rahsia. Undi apa, sulit. Undi apa, masing-masing. Dulu. Sekarang tatkala sabar, bawa Islam ni kepada siapa kena sabar. Alhamdulillah, marilah. Cina mari, India mari. Yang mengejutkan baru ni, anak-anak muda lagi terkejut kita. Anak-anak muda, ya Allah, marilah. Sabar, kena sabar. Ini dia tanya, apa lagi Cina mau? Sebab orang tak sabar, tak layak jadi pemimpin. Apa lagi anak-anak muda mau? Main dia tanya. InsyaAllah. Faham tak? Jadi kita sabar, kita percaya dengan Islam ni, kita yakin dengan ayat-ayat Allah. InsyaAllah. Tak 2013 ni, 2018, 2017, pilihan raya 2014. Tapi jangan sekali-kali lari daripada asas perjuangan Islam. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.